membandingkan keadaan sekarang 2018 dengan 1998 atau 95, saya generasi yang menjadi ahli politik kerana Tun Mahathir, kerana tidak bersetuju dengan Tun Mahathir. Bukan sebab saya sokong Datuk Seri Anwar ke benci kepada dia. Peristiwa 1998 itu, dan kita tak lupa, dan beliau pun tak lupa, saya pasti Datuk Seri Anwar tak lupa. Pada orang macam saya, dia membuka mata saya bagaimana satu sistem yang memusatkan kuasa di tangan seorang itu tidak baik. Jadi sebab itu kita laung reformasi dan lain-lain. 1998 bukan 2018. Apa beza besar dia, Tuan Syed? Pertama, beza besar dia Facebook. Facebook dan Facebook Live, dan juga bagaimana keterbukaan maklumat menyebabkan bahawa rakyat tidak hanya mendengar buta-buta dan bulat-bulat apa yang TV3 utusan berita harian tulis. Orang tak baca pun dah sekarang ni kan. Jadi maknanya kalau ada sebarang usaha yang menyimpang daripada muafakat yang telah ditandatangani, maka backlash ataupun tentangan bukan daripada parti politik saja, tetapi daripada rakyat kebiasaan yang menjadi pengundi Pakatan Harapan, yang kalau dah menang tu maksudnya majoriti rakyat adalah besar. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting begini, dari segi agihan kursi melambangkan imbangan kuasa yang jauh lebih saksama berbanding dalam Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional, UMNO kawal semua. Nak pergi tandas pun mungkin Presiden MCA kena minta izin daripada Najib. Dalam Pakatan Harapan, kalau kita menang, kita ada 4 parti, dan saya tak nampak bagaimana Pakatan Harapan boleh menang pada majoriti yang besar. Kita menang mungkin 120 kursi, 118 kursi contohnya kan. Keadaan itu hanya boleh berlaku dalam keadaan mungkin PKR ada 40 lebih, mungkin DAP ada 40, mungkin PPBM 30 lebih, mungkin Amanah 20. Dalam keadaan begitu, Tuan Syed, maknanya kalau Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri cuba menyimpang daripada perjanjian yang telah diberikan, bukan sahaja rakyat marah kepada dia dan PPBM akan menerima serangan hebat, tetapi kerajaan itu akan runtuh. Kerana all it takes is satu parti untuk berkata, saya tak setuju, maka saya menarik balik sokongan saya kepada anda sebagai Perdana Menteri, maka dia akan hilang majoriti. Ada yang berpandangan, kata, ya, tapi mungkin dia bergabung dengan UMNO. Ada katakan. Tapi kalau PPBM ada dalam 20 lebih, 30, PKR ada dalam 40 lebih, maknanya kerusi UMNO itu mungkin tinggal 40 ataupun 50 kursi lah. UMNO sekarang adalah 83, dia hilang mungkin 33 kursi, tinggal 50. UMNO itu lebih besar daripada PPBM. Kan? Kalaupun PPBM dan UMNO nak bergabung balik, orang takut baru jadi 80, Tuan Syed, masih lagi tak boleh bentuk kerajaan. Jadi secara matematiknya Allah telah jadikan bahawa dalam pilihan raya umum akan datang tidak ada satu parti yang cukup besar untuk membentuk kerajaan dengan sendiri. Kalau Amanah tarik diri, runtuh. Kalau PKR tarik diri, runtuh. Kalau DAP tarik diri, runtuh. Kalau PPM tarik diri, runtuh. Maka sebab itu tidak ada pilihan. Siapa pun jadi Perdana Menteri, maka terpaksa bergantung kepada kuasa yang saksama yang datang daripada 4 parti. Jadi sebab itu saya yakin 13 tunjang reformasi yang telah diumumkan itu tidak ada jalan bagi sesiapa pun, memang kena buat. Bila yang itu dibuat, Tuan Syed, bukan saja Perdana Menteri ini, baik Tun Mahathir ke atau siapa-siapa ajalah, dia tak boleh nak ada ruang yang banyak sangat untuk dia menyimpang, kerana kalau dia lagi dia jatuh, malah tunjang reformasi yang 13 tadi akan mengurangkan kuasa Perdana Menteri, kerana kuasa itu akan dipecahkan kepada institusi-institusi dan lantikan kepada ketua-ketua institusi itu mesti melalui proses pengesahan parlimen. Jadi bagi saya tidak akan ada seorang Perdana Menteri yang boleh begitu berkuasa, dan kalau dia nak pun, maka dia boleh jatuh dalam masa 2-3 hari sahaja kalau dia cuba menyimpang daripada muafakat yang telah ditandatangani. Jadi kita dah ambil kira semua, insya-Allah risiko-risiko itu dalam bahasa Inggeris lah. We have mitigated the risk. Okey, YB, sikit lagi pasal calon ni. Saya rasa saya nampak jelas dari segi dia punya hujah tu. Cuma ada lagi yang berpendapat kenapa tidak semestinya calon yang lebih muda,
Ada yang menyebutkan misalnya dulu kawan baik YB juga Azam kot, ya, ada juga menyebutkan baru-baru ni kalau boleh harapan ni mesti lebih berani menamakan Azmin sebagai Perdana Menteri, Mukhris sebagai timbalan Perdana Menteri, Nuri Izzah lagi dan tokoh-tokoh muda yang lain. Maksudnya kalaulah calon itu tidak, bukan nak kata tidak penting, tapi tidak sepenting muafakat tu yang YB sebut tadi, apakah tidak kita ada calon yang lebih muda? Bukan maknanya Tun Dr. Mahathir, mungkin beliau menjadi sebagai penasihat, sebagai ini, sebagai Menteri Kanan, dan tapi ada tokoh-tokoh yang muda termasuk YB sendiri. Saya tak bertanding, jadi tak timbul isu tu lah kan. Saya akan buat Facebook live show selepas semua orang jadi menteri lah. Tak, bagi saya begini kan. Saya menghormati dan memahami pandangan masing-masing. Tapi kadang-kadang saya tak pasti sama ada bila ada lontaran orang itu patut jadi Perdana Menteri, orang ini patut jadi Perdana Menteri. Dia tahu ke tidak betapa teruknya beban nak jadi Perdana Menteri lepas ini? Kerana kita ada dua peringkat yang payah. Pertama, kita perlu menang dahulu dalam keadaan yang ada undi 3 penjuru, dan dalam keadaan kita berdepan dengan Najib, dengan wang dan sebagainya. Tapi kalau dah menang, tuan saya, menjadi Perdana Menteri selepas ini is not a walk in the park. Ini adalah menjadi bebanan yang berat. Kalau bagi kat saya, sumpah aku tak nak. Kerana boleh mati cepat. Kerana kita akan mewarisi masalah yang paling besar, hutang dan sebagainya. Jadi sebab itu kriteria itu penting. Kriteria dia bukan umur. Kriteria dia bukan kulit, bukan apa. Kriterianya ialah mesti mematuhi kedua-dua peringkat tadi. Peringkat pertama, adakah menamakan Perdana Menteri orang ini boleh membantu kita menang pilihan raya. Peringkat kedua, setelah menang pilihan raya, adakah yang menjadi Perdana Menteri itu berkemampuan untuk memimpin kabinet dan kerajaan untuk kita mengatasi masalah besar yang Najib dah tinggalkan. Dia mungkin dah naik kapal terbang, dah sampai kat Kazakhstan dah. Kita ada masalah besar kan. Jadi sebab itu, walaupun saya tidak merasakan soal menamakan Perdana Menteri itu sebagai strategi tunjang, bagi saya itu satu daripada prasyarat. Tapi kita tak boleh tolak satu perkara. Tun Mahathir adalah seorang pentadbir yang baik. Tidak ada di kalangan pimpinan yang ada sekarang, kecuali mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tak boleh jadi Perdana Menteri, yang pernah melalui dan mengemudi negara dalam keadaan krisis-krisis yang besar. Dan kita akan bagi masalah itu kepada beliau dengan dibantu oleh jemaah menteri. Jadi tidak timbul soal muda, tua. Soalnya ialah pandangan majoriti di kalangan pimpinan Pakatan Harapan ialah Tun Mahathir orang yang memenuhi kedua-dua kriteria ini. Memimpin negeri tak sama dengan memimpin kerajaan. Kuasa yang ada pada negeri tak sampai 10% daripada kuasa di peringkat pusat. Sebab itu orang yang pernah ada pengalaman memimpin kerajaan persekutuan mungkin dan ada benarnya difikirkan lebih berpengalaman dan berkemampuan untuk mengemudi negara melepasi krisis-krisis yang ditinggalkan oleh Najib. Lepas itu Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar, dia tak akan hidup selama-lamanya. Dia orang dah tua. Tun Mahathir dah 93, Datuk Seri Anwar 71 tahun. Lepas mereka telah sama-sama pimpin, mengemudi dalam satu jemaah untuk kita selamatkan negara, lepas itu ia terbuka luas. Kalau saya jadi pimpinan-pimpinan muda ini, saya lebih rela tunggu lepas semua selamat. Kerana masa itu negara dah cantik, diberikan kepada mereka dalam keadaan yang baik, daripada mereka ataupun saya ataupun sesiapa bertempur dalam keadaan kita tidak pernah ada pengalaman di peringkat persekutuan untuk mengeluarkan negara daripada krisis yang segini besar. Jadi kalau saya tanya kepada YB, dengan suasana yang begitu, bermakna calon PM dan mungkin juga calon TPM adalah transition, Perdana Menteri in transition. Adakah itu maknanya YB? Sebab saya faham daripada apa yang YB sebutkan itu soalan yang terkejut aku tadi. Ya. Okey, boleh tanya. Okey. So adakah itu maksudnya? Sebab seolah-olah dah tak ada pilihan. Kita dah ada tokoh berpengalaman, pentadbir baik walaupun dia ada masalah dia. So dia transition saja. Selepas itu dalam keadaan lebih baik, negara lebih baik, maka akan naik
pimpinan yang lebih muda, yang lebih berkaliber, berwibawa. Saya setuju dan tidak kepada lontaran Tuan Syed tadi. Kalau lontarannya adakah ia transition? Ya. Tapi bukan dalam konteks yang selalu disebut seolah-olah ini adalah pimpinan peralihan yang tidak ada kuasa, ataupun dia seat warmer, ataupun dia ni tak ada peranan, hanya orang tua, tak ada pilihan. Mereka adalah transisi peralihan kerana Malaysia sudah berada di hujung 60 tahun daripada merdeka. Satu generasi yang merdeka, maka memang selepas ini sama ada kalau bukan Tun ke malah generasi Datuk Seri Anwar sendiri pun, mereka perlu berundur dan mewariskan negara ini kepada generasi pasca merdeka. Jadi transition is going to happen, but it's not in the manner or the negativity yang disebut-sebut. Mereka, yalah, ada orang kata dia buat masalah biar dia selesai kan. Ada orang kata macam tu. But saya rasa mereka lebih berada dalam keadaan yang dia boleh menggarap kekuatan semua orang, yang muda, yang tua, pihak kerajaan, kaki tangan awam, untuk menghabiskan kitaran 60 tahun daripada merdeka ini dalam suasana yang baik untuk diwariskan kepada generasi baru, iaitu generasi pasca merdeka yang lahir selepas merdeka, yang itu ramailah masa itu, dan pandangan mereka berbeza, cara mereka berbeza, dan kehendak negara dan keperluan negara mereka berbeza. Tetapi negara kita, masyarakat kita pun sebenarnya masih lagi berada dalam peralihan, kerana ada yang masih lagi zaman dulu yang tua sedikit, ataupun yang pandangan dia masih terikat kepada sistem lama. Mereka ini pun kita perlu jaga dan kita perlu tangani untuk kita menang pilihan raya. Jadi YB, it is a transition anyway. YB rasa berapa lama tempoh peralihan ni, YB? Kalau kita lihat kepada misi besar 13 tunjang itu, dan kalau kita lihat kepada masalah kewangan negara, bahawa belanjawan negara akan terus berada dalam keadaan defisit sampai tahun 2022, maksudnya 4 tahun daripada sekarang. Jadi nak imbangkan, kemudian nak kembangkan dan nak meletakkan landasan pada landasan yang betul, saya rasa dalam 10 tahun. 10 years is doable. So dua penggal, seolahnya dua penggal. Saya tak nampak transisi itu, dan transisi itu bukan bermakna transisi Tun Mahathir, maksud transisi generasi. Negara kita perlu melalui transisi ini, dan saya ingat kalau kita boleh tukar kerajaan, kerajaan boleh meletakkan balik di landasan yang betul dalam tempoh 2 penggal, 10 tahun. Dan saya selalu maintain 2 penggal. All we need ialah 2 penggal, dan selepas itu sebenarnya persaingan untuk menjadi pimpinan negara itu terbuka besar, because then I think negara kita akan berada di landasan yang baik sekali lagi. So it's only 2 penggal.